Kita dah sampai aja. Oke, selamat pagi semua. Selamat pagi, cikgu. Apa kabar semua hari ini? Sehat? Sehat, Sehat. cikgu. Macam mana hujung minggu? Okey. Okey. Awak semua pergi mana hujung minggu? Hiking. Pergi hiking dekat gunung Bukit Payung. Kan? Ya. Awak sampai puncak tak? Tak. Sampai kaki je. Dia penat dah. Bolehlah, ada usaha kan. Okay, sebelum kita mulakan kelas, saya nak seorang wakil untuk bacakan doa sebelum kita memulakan Ais, boleh Ais? kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, terima kasih Faiz. Ada sesiapa yang tak hadir tak hari ini? Ada Ani. Ada seorang, tapi saya tengok macam ada dua orang yang tak hadir. Seorang kita anda cikgu. Oh, seorang kita ras. Okay. Maksudnya kita ada 19 orang, dua orang tak hadir kan? Ya, betul. Okay. Okay, sebelum kita memulakan sesi pembelajaran hari ini, saya akan tayangkan sebuah video dan saya nak awak semua fokus. So, nanti saya akan tanya soalan. Okey, cikgu. Tak ada suara cikgu. Tapi Okey. ada masalah teknikal. Cikgu lupa nak cocok ya. The same counts for speed. Oh, okay. So a meter is a meter, right? Nothing special about that. But measurements like that are used by everyone. And the more people that use it, the more tiny differences there could be. When building a treehouse, well, it's not that big of a deal. However, when building a bridge and every meter is just a tiny bit off, that becomes a whole nother story. The same counts for speed. How you see your speed can be different from how a speed camera registers it. How? That's a ticket. This also applies to litres. Take the trade in oil, for example. A litre here might not be the same as somewhere else. And in the meantime, you still pay the same price. And when making medicine, even the smallest, teeny-weeny microgram is important. Whoa! Luckily, this doesn't happen, because there's metrology.
We know the most accurate measures of all those things and much more. Others can compare those standards to measures of their own. The- Oke, berdasarkan video yang awak tengok tadi tu, apakah perbezaan antara empat case yang kamu nampak? Dia berkaitan dengan keselamatan cikgu. Saya rasa mengenai pengukuran Pengukuran, ya betul. Lagi? dan dia ada satu jambatan yang dia tak boleh bercantum. Yang kedua, Yang kedua pasal petrol pump. Kita bayar RM30 nak 2 liter tapi dapat 1 liter. ya lagi? Speed trap. Fitret. Dan lagi satu, dos penggunaan ubat. Ya. Dia tiba-tiba dia sakit perut ataupun tiba-tiba ada ekor. Jika kita bayangkan kalau kita nak ukur, kemudian alat pengukuran yang kita gunakan tu tak tepat, apa yang akan jadi? Kita nak mengukur, tapi kita gunakan pengukuran yang tak sesuai. Alat pengukuran yang kita gunakan tu tak sesuai. Nanti kita punya produk tu akan rosak lah. Pengukurannya jadi tak tepat. Ya, tak tepat dan tak sesuai lah. Nanti kita akan dapat hasil yang lain daripada yang kita nak. Jadi berdasarkan video yang kita tengok ni, hari ni kita akan masuk ke topik pembelajaran baru, iaitu bab yang ketiga, iaitu prinsip asas metrologi dan jenis-jenis alat pengukuran. Okey cikgu. Okey, baiklah. Untuk hasil pembelajaran kita pada hari ini adalah pelajar akan dapat menjelaskan perbezaan antara ketepatan dan keboleh-ulangan relatif. Seterusnya adalah pelajar akan dapat menganalisis situasi ataupun bahan kerja untuk memilih alat linear yang sesuai. Untuk pengenalan, apakah itu pengukuran ketepatan? Pengukuran ketepatan merujuk kepada tahap sejauh mana sesuatu alat bacaan pengukuran hampiri nilai sebenar ataupun nilai standard sebenar objek yang diukur. Maksudnya kalau kita nak ukur satu rod itu mempunyai ukuran sebenar 100 mm. Kita guna alat pertama, kita dapat hasil 99.95. Untuk alat kedua kita ukur dan kita dapat hasil 100.05. Alat yang mana satukah yang lebih tepat? Alat pertama ataupun alat kedua? Alat kedua. Sebab dia menghampiri nilai sebenar. Seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi ketepatan. Faktor yang mempengaruhi ketepatan adalah keadaan fizikal
pengukur sama ada alat tersebut rosak ataupun pernah terjatuh, longgar dan menyebabkan boleh mempengaruhi ukuran. Seterusnya adalah kesalahan paraleks ataupun sama ada kita salah tengok ataupun kita salah membaca pada skala alat tersebut. Seterusnya adalah faktor persekitaran dan suhu, di mana sama ada suhu terlampau tinggi ataupun rendah dan menyebabkan alat tersebut mengembang ataupun mengecut. Yang keempat adalah teknik penggunaan alat. Sama ada pengguna tersebut dia tak pandai menggunakan alat pengukuran yang dia nak gunakan. Seterusnya adalah keboleh-ulangan. Keboleh-ulangan adalah upaya sesuatu alat pengukuran untuk memberikan bacaan yang konsisten apabila pengukuran yang sama diulang beberapa kali dalam keadaan yang sama. Keboleh-ulangan ni contohnya kita membuat ukuran, kemudian kita akan dapatkan nilai sebenar. Kemudian kita akan ulang balik pengukuran tersebut sama ada orang yang berbeza ataupun menggunakan alat yang berbeza, tetapi kita akan mendapatkan balik nilai yang kita dah cuba kali pertama, kedua, ketiga tadi. Perbezaannya sikit lah, dia tak lari banyak. Seterusnya adalah meja penanda ataupun surface plates. Meja penanda. Siapa pernah tengok alat bernadi? Pernah. Pernah kan? Alat ni, meja ni biasa kita jumpa di dalam bengkel kejuruteraan ataupun bahagian-bahagian pembuatan. Meja penanda ini adalah mempunyai permukaan yang rata, digunakan sebagai rujukan asas dalam kerja-kerja pengukuran dan penandaan dalam bidang kejuruteraan ataupun industri. Fungsi utama flat ni adalah sebagai pembukaan rujukan, kerja menanda ataupun memeriksa kerataan kita punya benda kerja tersebut. Seterusnya adalah ciri-ciri. Meja penanda ni biasanya diperbuat daripada bahan yang keras seperti granit, besi tuang ataupun seramik. Mempunyai permukaan yang rata, halus, permukaan yang rata dan halus. Seterusnya digunakan sebagai asas pengukuran supaya bacaan alat pengukuran lebih tepat dan stabil. Seterusnya adalah jenis-jenis alat pengukuran. Siapa pernah pakai? Pernah. Yang ni memang sebagai orang teknikal, kita akan sentiasa memerlukan alat pengukuran jenis ni, iaitu angkut vinil. Angkut vinil ataupun vinil kaliper. Vinil kaliper ni ada bahagian rahang dalam, rahang luar, skala vinil, pengunci, skala utama, bilah mengukur dalam.
diameter dalam, diameter luar, dan benda yang memerlukan ukuran ketepatan tinggi lah. Cikgu nak tanya, Ya Leo? penguji tu macam mana nak guna? Ha? Macam mana nak guna penguji tu? Penguji ni selepas kita kunci ni selepas kita ambil ukuran, kita akan kunci dekat sini. Itu kita boleh baca. Okay. Ni mengelakkan daripada ukuran tu bergerak lah. Seterusnya, ni lah. Ni bila luar untuk mengukur diameter luar, bila dalam, yang ni bila yang dekat ujung tu untuk mengukur kedalaman, yang bilah luar, bilah dalam ini, ni untuk ukur kedalaman dia itu. Seterusnya tolok ketinggian dunia ataupun dunia highest. Ini biasanya digunakan untuk mengukur ketinggian sesuatu objek dari permukaan rata, mempunyai ketepatan yang sama dengan angkut linear. Cara untuk mendapatkan ukuran pun sama dengan angkut linear juga. Yang ni kita akan tanda pada meja penanda. Kita akan letak atas tu, satu baru kita boleh tanda. Dia ada pengunci, ada tapak, ada penggores, ada skala linear dengan skala utama, tu ada rusuk. Boleh guna. Yang ni jenis digital. Yang ni yang manual lah, kita baca start tanda lepas tu kita kunci. Seterusnya yang terakhir adalah protector linear. Protector linear ni digunakan untuk mengukur ataupun menentukan sudut ketepatan tinggi sesuatu kerja-kerja logam dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Protector linear ni digunakan untuk mengukur sudut condong permukaan objek dan memeriksa ketepatan sudut pemotongan logam ataupun bahan lain. Dia ada dial, kita boleh tengok ukuran, kita boleh baca nilai kita nak sudut berapa, kita boleh tengok dekat sini. Ni skala utama, skala utama, skala bini. Ni bilah, kita boleh laraskan bilah untuk tetapkan kita nak sudut berapa darjah. Cikgu, alat pengukuran semua ni dalam unit apa ya cikgu? Alat pengukuran ni dalam unit milimeter dengan sentimeter. Oh, okey. Ada yang inci tapi jarang, kita jarang jumpa. Okey, sekarang kita akan buat satu aktiviti. Sekarang saya nak semua orang satu kumpulan 5 orang. Saya nak 3 kumpulan. Cepat lah, cepat. Kamu boleh pilih mana mana. Siapa? Aku dengan ni kot. Ni, aku siapa nama dia? Arung. Oh, okey okey. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Okay, Empat bergerak sekarang. bilang pengakuan lah. Madin, Empat sama. istimewa apa suara? Ah. Bulan kau ada Boleh.
Kau ni lah dia. Di satu lah, di 1, 2, 3. Madir, Okey. Madir. Sini Madir. Kita sama. Okey. Kita mula. Okey dah cikgu dah. Ni kita gunakan 3 device saja. 3 apa cikgu? 3 device untuk Kahoot. Kahoot dengan Ya. Jadi, Kejap cikgu, saya kalkul. Cikgu, Fina tak buka Kahoot, dia main WhatsApp. Kejap cikgu. Pina. Ni, kalau boleh scan ataupun masuk kat Kahoot, masukkan pin. cikgu scan boleh tak? Ha? Saya nak scan boleh? Semua orang scan. 3 ketua kumpulan scan. Ya apa sini? Saya tolong awak scan ya. Terima kasih cikgu. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3. Zuhaira kumpulan 3 ya. Okey. Pina kumpulan Pina 2. Leo 1. Boleh cikgu. Alamak, saya dah tulis. Dah saya scan belum? tulis. Dah. Cikgu, saya dah tulis. Nampak pun? Kan cepat. Saya dah tulis saya kumpulan 3. Alah. Ah. Ni belum ada orang masuk pun. Sekejap cikgu, tengah fikir nama. Slow. Tak payah. Nama tu letak satu nama pun okey. Dah cikgu. Tak keluar pun. Cikgu tak masuk. Aduh, lambat lah. Dinos. Dinos apa? 3. Lagi 2 kumpulan. Sudahlah cikgu. 6. Cikgu. 3. Leo, mana kau Leo? Cepatlah. Ni tak boleh masuk, cok. Tak apalah. Awak bagikan balik kumpulan tu masuk kumpulan 1 dengan kumpulan 2. Connecting. Boleh bincang ya. Bincang sesama kumpulan sahaja. Tambah cikgu. Kenapa siapa belum keluar? Cikgu tanya cikgu tak nampak. Apakah maksud pengukuran ketepatan? Empat, 3. Apa jawapan betul cikgu? Depan betul bacaan warna kuning. Yeay, Dino! Okey. Aduh, Aliong. Yang kedua, pembelai ulangan merujuk kepada Rasa-rasanya ni menuju kepada konsisten cikgu. Bacaan yang konsisten dalam beberapa ukuran. Saya tak boleh masuk cikgu. Saya jawab je pilihlah, lah. pilih. Betul cok. Betul. Go Dino, di go! tempat- Di tempat pertama. Aku betul lah tadi. Antara berikut yang manakah tidak mempengaruhi ketepatan pengukuran? Apa
dan tidak mempengaruhi pengukuran ketepatan. Apa tadi? Warna. Wow. Go. Betul Semua ke? betul. Wais. Betul sih. Apalah masalah Liong tu? Apakah fungsi utama surface plate? Media penanda. Oke. Semua betul. Wah, Oke, dinos pasal di tempat pertama. Dinos. Yang tipu Saya boleh bagi jawapannya. Double point. Bahan yang biasa digunakan untuk membuat surface plate ialah Apa? kayu lapis, aluminium ringan, granit, plastik ABS. Aluminium ringan. Betul. Oh. Cikgu Alim tu tak buat pun. Saya tak boleh masuk cikgu tapi saya jawab juga. Apa tu cikgu? Cikgu tak nampak. Matilah kita. Lagi Pertanyaan satu yang soalan. konsisten setiap kali pengukuran merujuk kepada ketepatan. Ya ataupun tidak. Betul semua. Lagi 3 soalan ya cikgu. Ya. Cikgu banyaknya soalan cikgu. Ada 13 soalan. Angkut linear digunakan untuk mengukur semua berikut kecuali Cepat ni. Cikgu tak ada Cepat soalan dia yang menang. lincah baru cikgu. tahap ketepatan biasa ukuran angkut linear ialah okey. Baguslah, fokus. Ya, aku pun fokus lah. Sama Buat Kalau dah ketinggian linear digunakan bersama apa pun. Aku linear. Tolok ketinggian linear. tolok ketinggian linear. Tadi kita dah belajar. Tak fokus satu. Lah. Ni awak biasa guna di dalam bengkel, okey? Tolong ketinggian ni. Adura. Dinos, Jangan Dinos. tertinggal. Cepat sangatlah cikgu. Bacaan alat yang berbeza setiap kali menunjukkan alat tersebut mempunyai keboleh-ulangan yang tinggi. Ya ataupun tidak. Bacaan berbeza setiap kali menunjukkan alat tersebut mempunyai keboleh-ulangan yang tinggi. Apa soalan? Jawab ya Reza. Apakah kegunaan penggores dalam tolok ketinggian linear?
seterusnya mengukur tinggi blok logam dengan tepat boleh dilakukan dengan menggunakan blok logam. Oke, soalan terakhir. Semua alat linear mempunyai skala utama dan skala linear. Ya ataupun tidak? Hei, kenapa salah? Oke. Pemenang kita adalah Dinos. Nanti bolehlah ambil hadiah dekat belakang. Ada aku 13 TV. Oke, kumpulan yang menang Tania kerana anda fokus, dan yang tak menang tu boleh cuba lagi lah ya. Balik nanti boleh ulang kaji balik. Oke, berdasarkan pembelajaran kita hari ini dan kuis yang telah kita jalankan, ada seorang yang boleh terangkan balik apa yang kita belajar? Imbas kembali. Ina, Kita belajar apa? saya lupa lah cikgu, tapi saya ingat sikit-sikit je. Kita belajar 3 alat pengukuran. Yang pertama, Vernier caliper, padam cikgu, sorry lah cikgu. Lelaki kelas kita tak boleh harap. Tak nampak tu. Cikgu tak nampak lah cikgu bahagian sana cikgu. Boleh cikgu? Cikgu boleh. Cikgu Boleh nampak? Okey. jenis Ini tulisan tak nampak. Dengan cikgu di satu je. awak tak nampak sebab awak duduk belakang kan? Ya. Sini kosong. Yang pertama adalah Vernier caliper. ini yang kedua Tolok high gauge. Saya tak tahu lah cikgu bahasa Melayu je. tolok Ketinggian. Okey, sebelum jenis-jenis alat pengukuran, tadi kita dah belajar tentang ketepatan. Ketepatan dan repeatability. Kau boleh ulangan. Ah, Ketepatan ni bermaksud tak payah masuk ke cakap je ke mana ulangan dah. Semula yang ketepatan dan ulangan tu padam.
Ketepatan ini adalah ketepatan jitu. Apa yang saya kata maksud? Saya kata apa yang kita ajar ni? Kaitan dengan Okay, jadi satu, dua, tek. Sebelum jenis-jenis alat pengukuran ni, kita dah belajar. Yang pertama tadi adalah ketepatan. Ketepatan. Yang kedua adalah Boleh ulangan. keboleh-ulangan. Jadi kena awak semua ingat dan fahami apa yang dimaksudkan dengan ketepatan, keboleh-ulangan dan jenis-jenis alat pengukuran. Saya rasa sampai sini saja kelas kita pada hari ini, dan kita boleh jumpa minggu hadapan. Jadi itu saja. Oke, baiklah kelas. Kelas kita sampai di sini saja dan kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Bye-bye, cikgu. Terima kasih kelas. Sama. Cikgu balik dulu ya. Cikgu balik. Aku beli kereta. Lalu matikan itu rekod.